Ya. Bila kata kita ni dituntut untuk mengajar kan maksudnya menyampaikan ke? Okey, saya serahkan kepada Teacher Aida lah untuk menjelaskan dengan lebih lanjut. Okay. Ya, terima kasih. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah. Sebagai menjawab persoalan tu, ialah sama lah tu menyampaikan ataupun mengajar tu. Mengajar ni kita cuma jangan sempitkan pada maksud macam classroom setting. Tapi bila menyampaikan mesti ada orang yang mendengar dan kita ni ada orang yang bercakap, ada orang yang menyampaikan. Sama ada penyampaian tu menerusi lisan atau menyampaikan daripada segi perbuatan kita sendiri bila kita dah belajar sesuatu perkara tu, boleh juga termasuk kita ni macam bukan orang kata tapi maknanya kita praktikkan apa yang kita belajar daripada Quran. Daripada situlah sebenarnya orang yang paling patut kita sampaikan ialah ahli kita lah, seperti yang Allah sebutkan dalam surah 66 ayat 6. Okay, saya share skrin . Surah 66 ayat 6. Sekejap. Ada siapa-siapa yang tadi Bit sampaikan tu ialah surah apa? Surah 3 ayat 79. Saya nak cari Quran. Surah 66 ayat 6. Jadi surah 66 Allah berfirman pada kita. Tadi surah 3 ayat 79 tu dia menyebutkan tentang kalau kita ni belajar Quran, saya ambil rumusan dia lah. Dia tak mungkin kita ni kita mengajak orang kepada diri kita. Kita bukan buat ni kerana mencari populariti. Tapi kita akan mengajak orang ke menjadilah golongan Rabbaniyin, iaitu golongan yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah. Dalam yang video yang pertama tu pun ada sebut tentang surah 41 ayat 33. Orang yang mengajak manusia lain kepada Allah. Jadi siapa yang paling layak untuk kita ajak dalam keadaan kita nak beriman ni? Allah menyebutkan dalam surah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, peliharalah oleh kamu akan diri-diri bagi kamu dan ahli bagi kamu daripada ataupun akan api neraka. Jadi itu perintah kita. Kita belajar Quran ni, kita faham kenapa supaya kita dapat pelihara diri kita daripada api neraka Allah. Kenapa Allah nak bakar kita pula? Kalau kenapa kita nak dimasukkan dalam neraka? Kalau kita tidak menjadikan Quran ni sebagai sumber pengetahuan kita. Sebab Quran ni mesej dia untuk kita ni apa? Quran adalah supaya kita ni mengabdikan diri kepada Allah. Itu tujuan penciptaan kita pun macam disebutkan dalam surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan manusia dan jin kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Jadi hanya dengan Quran ni sahaja yang kita ni dapat mengabdikan diri kepada Allah, menjadi golongan Rabbaniyin. Jadi ni ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Mungkin boleh semak dan boleh baca. Cuba-cubalah tengok kat ayat-ayat ni, semua boleh cuba terjemah ya. Baik, kita terus pergi kepada pelajaran. Saya harap tu dapat menjawablah persoalan ataupun pertanyaan Puan Asnita tadi ya. Boleh ya? Okey. Sampaikan. Jadi yang paling utama untuk kita sampaikan ialah ahli keluarga kita lah. Ahli kita, kalau kita ni bos, kita ada staff, kita kenalah bagi tahu pada staff kita. Tak semestinya kita kena buka kelas. Tak, tapi kita mesti menyampaikan daripada Quran. Bila kita cakap tu bukan ikut mimpi kita, bukan ikut pendapat kita, tapi apa yang Allah katakan daripada Quran. Macam mana nak buat macam tu? Mesti ada ilmu alat nak faham. Kalau tak faham,
macam mana kita boleh kata ni daripada Quran. Kan kita tak bolehlah cakap macam tu. Jadi bila siapa ketua keluarga jadi imam, tentulah dia akan bacakan ayat Quran dalam solat. Bila dia mengimami solat. Jadi dalam solat tu kalau faham, dah cukup dah kelas tu. Sebenarnya kelas waktu solat tu sudah lebih daripada memadai. Tak payah lagi masuk kelas teacher Aida. Kalau kita dah faham ni, kita dah boleh dah dapat pelajaran dan juga sampaikan pula kepada orang lain. Pelajaran daripada ayat. Baiklah, kita terus pergi kepada pelajaran kita. Kita sambung. Sebelum saya sambung, kita recap sikit lah. Okay, minggu lepas kita belajar tentang isim, tanda isim. Bila kita dah kenal isim, kita tahu bahawa isim ni boleh dipecahkan lagi. Isim terpecah lagi kepada 3. Maknanya 1 bentuk isim. Ini yang kita buat minggu lepas. Bentuk isim ada 2. Iaitu isim nakirah ataupun kata nama am. Kemudian ada juga isim makrifah beserta tanda-tandanya. Makrifah iaitu kata nama khas. Jadi minggu lepas tu kita cerita juga tentang isim jantina. Jantina dan juga bilangan. Ini sebenarnya lebih wajar untuk disekalikan lah. Jantina dan bilangan. Jadi ni perkara ni, 3 perkara ni yang boleh kita dapati bila kita tengok satu kalimah isim. Satu kalimah isim tu di dalamnya ada 3 maklumat ni yang kita boleh kenal pasti melalui tanda-tandanya. Jadi seperti yang kita dah tengok, tapi ni mestilah saya akan ulang-ulang, jangan risaulah. Jadi kalau bentuk, kita tahu kalau isim makrifah ni ada bentuk yang ada alif lam. Ada kala dia ada alif lam. Ataupun dia isim yang kaku. Contoh dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham. Jadi isim syarat. Itu semua adalah isim makrifah. Tu kita macam kita kena familiarkan diri kita dengan isim-isim tersebut untuk kita tahu okey ni semua makrifah walaupun dia tak ada alif lam. Satu dia ada alif lam dan yang lain tu isim-isim yang lain yang saya sebut tadi. Isyarah, isim isyarah, mausul. Kemudian isim istifham, kata tanya. Istifham tu maksudnya kata tanya. Lepas tu ada syarat, isim syarat. Dan yang paling besar, yang banyak selalu kita nak jumpa tu dhamir. Dhamir tu ialah kata ganti nama. Kalau nakirah pula senang je. Dia ada tanwin. Tanwin. Ataupun di awal dia tiada alif lam. Dia isim yang tak ada tanwin tapi dia tiada alif lam. Tiada alif lam. Tak sesuai pula Macam tu. Macam maknanya tak ada alif lam. Manakala bila kita tengok jantina, ada 2 lah. Jantina, lelaki dan perempuan. Lelaki ni, bahasa Arab kata muzakkar. Ni zal, muzakkar. Kalau perempuan, muannas. Muannas. Bilangan pula pun terbahagi, dipecahkan lagi kepada 3 bilangan. Kadang-kadang ada kala kita sebut golongan juga. Kadang-kadang kita boleh guna bilangan ataupun golongan. Jadi dia pun terbahagi kepada 3. Okey, jadi yang pertama Mufrad. Okey, mufrad. Mufrad ni maksud dia apa? Tunggal. Okay, kemudian ada musanna. Musanna. Dia jangan terbalik musanna dengan muannas. Ini apa? Duaan. Dia dekat tapi jangan terbalik tu kata tadi. Yang ketiga ialah jamak. Jamak. Okey, jamak ialah banyak. 3 dan lebih. Banyak tu 3 dan seterusnya. 3 plus, 3 plus. Jadi jamak ni kita akan lihat. Dia boleh terbahagi lagi. Jamak terpecah lagi kepada 3 kumpulan. Jadi yang pertama, dia digabungkan dengan jantina ni. Jadi kita ada jamak muzakkar salim. Jamak
muzakkar salim. Kemudian ada jamak muannas salim. Ni saya bagi overview. Nanti kita tengok lagi sekali. Jangan rasa macam panik. Ataupun kalau tak dapat tulis, jangan tulis pun tak apa. Tak payah. Ni kita akan buat latihannya sama-sama. Dan yang seterusnya kita ada jamak taksir. Okey, jamak taksir. Dia 3 kumpulan ni. Okey, kita akan lihat kepada tanda-tanda dia. Menurut jadual berikut. Kalau siapa dah belik yang saya post dekat dalam grup WhatsApp tu, mungkin dah boleh tengok lah. Dah ada siapa yang dah ada ni boleh. Kalau dia dah print, dia dah tengok yang latest sekali tu, inilah dia summary dia. Baik, bila kita kata isim, pecahan isim yang menunjukkan bilangan dan jantina. Jadi kita sekalikan dalam satu table ni. Okay, semua isim mempunyai maklumat bilangan dan jantina tertentu. Yang berikut ialah kaedah mengenali bilangan dan jantina isim. Macam mana nak kenal jantina dan bilangan tu? Okay, ni ada tanda dia. Jadi kita tengok table ni macam ni. Satu, kita akan pergi ke kanan ni, ke kanan je lah. Ini menunjukkan golongan ataupun bilangan. Ya. Jadi sebelah sini kita ada bilangan 1, tunggal, 2, duaan, dan 3 plus. Maknanya banyak. Dalam bahasa Arab dia istilahnya mufrad, musanna dan jamak. 1 mufrad, 2 musanna, 3 dan seterusnya banyak jamak. Okey. Manakala kalau kita turun ke bawah pula menunjukkan jantina. Ada senang je, jantina tak ada banyak kan, ada 2 je. Ni tanda pula dengan warna biru. Lelaki. Kemudian pink ataupun purple ni perempuan. Terus ingat hospital. Tak tahulah kalau teringat tu. Okey, kita tengok tanda dia. Baik. Kalau tunggal, biasanya dia macam itulah kata dasar, bukan kata dasar, dia yang asal dia macam itulah. Ni contoh, kita ambil contoh ni. Muslimun. Dia kita nak kata tanda tu tak jelas, tak ada. Tapi bila kita nampak tanda untuk duaan dan juga jamak, dan kita tahu. Kalau tak ada tanda ni, maknanya dia tu mufrad lah. Macam tu. Baik, kita akan bergerak secara ke kanan. Secara vertikal. Secara horizontal. Okey, ni contoh muslimun. Jadi terjemahan dia sebab dia mufrad, seorang yang menyerah diri. Seorang yang menyerah diri. Seorang Muslim pun boleh kalau kita tak tahu. Muslim tu kita faham Muslim je. Okeylah, tak ada masalah. Seorang yang menyerah diri. Jadi kalau duaan, dia ada tanda apa? Sama ada dia ada alif nun. Ya? Alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Ataupun ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Perhatikan dia ni ditanda ataupun di highlight dalam circle putih tu. Bulatan putih. Nampak? Okey, jadi kita bergerak macam ni. Ni bila ada alif nun berbaris kasrah di akhir kalimah, bererti dia menunjukkan 2. Jadi kita pun terjemah 2 orang Muslim ataupun 2 orang yang menyerah diri. 2 orang yang menyerah diri. Dia macam tu. Jadi kalau Muslimah ini pun sama juga. Cuma baris tu beza sikit. Dia dengan ya. Ini ya nun berbaris kasrah di akhir kalimah. Kena tahulah benda tu, kena tengok tanda tu. Jadi muslimai ini. Kalau muslimah ini 2 orang yang menyerah diri. Sama juga. Sama juga. 2 orang yang menyerah diri. Muslimah ini pun sama juga. Jadi sebab kita nak tengok, nak tunjukkan dia punya perubahan tu. Kalau musliman, muslimah ini juga. Ini jamak. Muslimin, muslimah ini juga. Okay, dia punya perubahan tu. Jadi duaan untuk lelaki. Kalau untuk banyak,
Muslimah ni tanda dia dah berubah sikit. Apa jadi tanda dia? Waw, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Ataupun ya, nun berbaris fathah di akhir kalimah. Beza dia, ini waw, ini ya. Sini nun baris fathah, sini nun baris fathah. Beza dengan yang duaan, alif, nun baris kasrah. Atau ya, Ya, nun baris. nun, kasrah. Yang ini baris fathah. Ini baris fathah. Walaupun ya. Dan dia pula diawali sebelum ya tu kasrah. Tapi kalau sini sebelum ya fathah. Ya? Baik, itu untuk 3. Ini untuk golongan yang macam biasanya manusia lah, kita boleh jelas perkara tu, boleh nampak lah. Ini untuk lelaki. Nama dia pun jamak muzakkar salim. Jadi kalau kat sini, terjemahan dia ialah orang-orang yang menyerah diri. Bolehlah, orang-orang yang menyerah diri. Inilah tanda-tanda ni yang menyebabkan kita tukar. Ni seorang, ini 2 orang, ini orang-orang yang. Orang-orang. Faham ke? Faham, cikgu. Jelas tak? Ini orang-orang. Perhatikan perbezaan tu. Ini seorang, mufrad. Ini 2 orang. Ini 3 orang. Dalam Quran kan kita tak akan jumpa nombor. Bahkan nombor tu semua dieja dengan huruf hijaiyah. Kita tak boleh tulis macam kita tak akan jumpa dalam Quran ada nombor 2 macam tu. Tak ada. Sebab dia memang ditanda dengan huruf ni. Alif nun ni tadi. Ataupun waw nun berbaris fathah tu. Ya? Ni tak akan jumpa. Baik. Okey, ni ada satu lagi jenis kalimah isim. Kalimah isim ni macam kadang-kadang tak jelas sama ada dia ada jantina ke tidak. Maksud dari segi hakikatnya dalam kehidupan tu kita tak jelas. Dia boleh jadi 2 kan. Dalam hal ni asalnya masa dia mufrad dia adalah muzakkar. Contoh zaujun. Zaujun ni maksud dia apa? Satu pasangan. Kita boleh cakap kalau pasangan tu biasanya suami lah ni. So, seorang suami. Sebab kita dah tahu dia lelaki. Seorang suami. Kalau 2, ada alif nun berbaris kasrah. Ataupun dia boleh jadi ya nun berbaris kasrah juga tanda dia. Jadi 2 orang suami. Kadang-kadang 2 pasangan. Bila dia jadi jamak, untuk perkataan macam ni dia tak jadi tambah zaujuna ke tak ada. Dia akan jadi jamak taksir. Perkataan dia jadi jamak taksir. Tengok dia dah tukar dalam color kotak warna pink. Maknanya dia jadi jamak taksir ni semua adalah isim muannas. Jamak taksir adalah isim perempuan muannas. Walaupun jamak. Okey. Jamak taksir ni tak ada formula. Ni kita boleh nampak formula dia. Waw nun, ya nun. Ni pun ya nun baris kasrah. Ini alif nun berbaris kasrah. Tapi jamak taksir tak ada formula. Kita kena rujuk kamus. Cara nak terjemah? Kalau jamak taksir, macam ni kita nak tahu dia jamak taksir. Dalam mushaf mubayyinah tu kita akan gandakan perkataan tu. Jadi azwajum, pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan. Macam tu. Jadi gandaan menunjukkan dia banyak. Kalau 2, dia specify. Ni 2. Ni seorang. Macam itulah. Baik, saya kecilkan sekejap. Kita tengok pula pada wanita ni punya. Maknanya isim muannas, isim perempuan. Biasanya menunjukkan dia tu perempuan ada apa? Ada ta marbutah di akhir kalimah. Itu pun dah highlight dalam circle warna putih tu. Jadi tun ada muslimatun, muslimatan, muslimatin. Dia boleh ambil dhammah, fathah ataupun kasrah. Boleh je. Muslimatun, muslimatan, muslimatin. Jadinya kalau kita nampak ada ta marbutah, ada juga yang tak ada ta marbutah, maknanya ini lelaki, yang ini perempuan. Kalau perempuan jadi 2, sama juga
ta tu tadi, daripada ta simpul tu, asal dia kan muslimatun. Jadi buka simpul ta tu. Jadi dia ada tambah alif nun berbaris kasrah. Ataupun ya nun berbaris kasrah. Jadi terjemahan dia. Kalau sini tadi seorang wanita yang menyerah diri. Dan sini jadi dua orang lah. Dua orang wanita yang menyerah diri. Macam mana kalau nak tunjukkan jamak yang disebut sebagai jamak muannas salim? Dia ada alif ta di akhir kalimah. Kita tak sebut dia punya baris, sebab baris dia boleh jadi dhamma, boleh jadi kasrah, boleh jadi kasrah. Dia tak boleh jadi fathah sahaja. Jadi kita tak sebut. Sebab dia punya tanda tu je. Asal dia mesti ada alif ta. Alif ta. Ta pula ta terbuka ni. Ta taknis. Muslimatun. Walaupun alif ni kecil. Ini sebab tulisan dalam Quran dia banyak gunakan alif kecil ni. Alif saghirah. Tapi kalau kita tulis biasa. Kalau saya tulis macam kita tulis di luar. Bukan Quran ni. Ataupun dia bukan tulisan Quran lah. Sebenarnya sama juga. Macam ni lah. Jadi inilah dia. Alif ta yang dimaksudkan. Alif ta yang dimaksudkan. Jadi kalau nak terjemah, wanita-wanita yang menyerah diri. Sama je ya. Baris apa pun sama. Wanita-wanita yang menyerah diri. Je. Ya. Ada makna apa kalau alif tu kecil dengan tak kecil tu? Tak ada. Dari segi tulisan je. Khat dia. Okey. Dia tapi maksudnya kalau alif ta tu maksud dia hanyalah dia ada tanda untuk menunjukkan dia jamak muannas salim. Boleh? Dapat ni? Saya nak tanya yang tadi yang lelaki tu muzakkar tu. Musliman tu apa beza dia dengan muslimun tu? Sebab ini ada sebab lah. Dia fungsi dia dalam ayat. Kita belum belajar lagi yang tu. Itu kita akan belajar lebih lanjut lagi. Maknanya kenapa dia berubah daripada dhammah kepada fathah. Macam tu. Dan kenapa dia daripada fathah kepada kasrah. Tapi dari segi maksud sama. Seorang yang menyerah diri. Cuma dari segi fungsi dia di dalam ayat. Yang mana perkara ni kita akan belajar yang disebut sebagai pelajaran i'rab modul 2. Sekarang ni kita kena belajar kenal dulu kalimah. Isim macam mana, harf macam mana, fi'il macam mana. Okay. Baris dia kita jangan risau dulu. For now, kita tak perlu worry. Kita sekarang, objektif kita kenal kalimah, kenal terjemahan dia. Boleh terjemahkan. Kalau kita tulis rumi yang muslimah, maknanya kalau muslimah dia refer pada seorang lah. Kalau muslimat maknanya jamak. Muslimat. Betul. Muslimah biasanya kita buat macam tu kan sebab kita berhenti wakaf ta marbutah jadi muslimah. Betul. Kalau muslimat tu maknanya ramai. Bagus betul lah tu macam tu. Tapi sebenarnya kita kan baca Quran, kita kan nak belajar Quran, kita tak salah risau sangat ejaan yang Melayu tu. Yang penting kita lihat dalam Quran, kita tahu apa dia. Yang tu penting. Kita nampak tanda tu. Nanti saya bagi contoh sekejap lagi. Okay, sekarang ni kita tengok pada perkataan yang berikutnya. Tadi kan zaujun ni seorang suami. Jadi kalau ada ta marbutah, pasangan yang menunjukkan perempuan ialah terjemahan dia seorang isteri. Sebab ada ta marbutah. Zaujatun. Ya, zaujah. Orang cakap zaujah je. Zaujatani. Zaujatani. Dua orang isteri. Orang lelaki dia pandai. Selalu ada saudara dekat dalam kelas ni kan. Ada kaum muslimin. Aindi zaujatan. Dia cakap. Di sisiku ada dua orang isteri. Boleh lah cakap. Boleh tahu dah nak cakap. Kan? Lepas tu, kalau jamak taksir untuk zaujah ni tadi pun sama juga. Azwaj. Sama.
Jadi tapi dia warna pink, maknanya kalau warna pink tu dia adalah perempuan, isim muannas. Baik, kita tengok contoh ya. Kita tengok contoh dalam Quran. Kita buka surah 33 ayat 35. Salah. Kan? Mana mushaf? Okey. Surah 33 ayat 35. Nak tunjuk contoh lah. 33, surah 33 ayat 35. Tu. Saya dah tanda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Okey, kita tengok je perkataan yang kita dah belajar tadi. Jadi ni nama dia apa? Sesungguhnya kita dah belajar inna. Inna apa dia terjemah dia? Sesungguhnya kan? Ya. Al-muslimina macam mana nak terjemah? Lelaki-lelaki yang beriman, yang menyerah diri. Betul. Orang-orang yang menyerah diri. Tapi bila dia ada letak untuk perempuan sekali, the best way to terjemah is lelaki-lelaki. Maka lelaki-lelaki yang menyerah diri dan wanita-wanita yang menyerah diri. Sebabkan tanda ni tadi. Apa tanda dia? Siapa bubuh kat sini? Mana dia tamar buta sayang? Yang mana? Sorry. Ya, nun. Ini menunjukkan jamak. Fathah. Jadi menunjukkan alif ta, menunjukkan jamak untuk perempuan. Ini ya nun. Ni semua ya nun lah. Ya nun berbaris fathah di akhir kalimah menunjukkan lelaki Jamak. dan juga jamak. Jamak banyak dia punya bilangan. Muzakkar jantinanya. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim. Ini pula alif ta. Jadi itulah ni contoh. Al-qanitina. Al-qanitina. Ni tanda dia. Orang-orang yang tunduk patuh. Lelaki-lelaki yang tunduk patuh. Wa ni harfu ataf. Kita dah belajar minggu lepas. Wa dan. Dan wanita-wanita yang tunduk patuh. Lepas tu as-sadiqina. Wa dan. Dan as-sadiqina. Benar. Orang-orang yang lelaki-lelaki yang benar. Dan wanita-wanita yang benar. Dan sabirina, terjemah dia? Lelaki-lelaki yang sabar. Wasabirat, Wanita-wanita yang sabar. dan wanita-wanita yang sabar. Dan khashi'ina, al-khashi'ina, lelaki-lelaki yang khusyuk. Dan wal al-khashi'ati, Wanita-wanita yang betul, wanita-wanita yang khusyuk. Dan mutasaddiqina, yang membenarkan. lelaki-lelaki yang bersedekah. Dan wanita-wanita yang bersedekah. Wasaimina, Lelaki-lelaki yang berpuasa. lelaki-lelaki yang berpuasa. Dan wanita-wanita yang berpuasa. Dan al-hafizina, lelaki-lelaki yang memelihara. Furujahum, akan furujahum, kehormatan-kehormatan bagi mereka. Dan al-hafizat, wanita-wanita yang memelihara ataupun menjaga. Wadzakirina, dan
Lelaki-lelaki yang mengingat berzikir. mengingati Allah akan Allah sebanyak-banyaknya, dan juga wanita-wanita yang mengingati Allah. Tapi yang mengingati Allah dah tak ada, dia berbalik semula ke sinilah. Telah berjanji oleh Allah bagi mereka akan keampunan, telah menjanjikan oleh Allah bagi mereka akan keampunan dan ganjaran yang hebat. Tentulah. Jadi kita kat mana? Kita masuk mana? Kita sini je dulu. Kita belum lagi, kita tak tahu. Kita cuba berusaha. Inilah antara tujuan kita belajar. Baik, kita balik semula kepada ini contoh je. Jadi kalau kita dah faham, maknanya kita boleh refer kepada jadual ni. Setiap kali kita macam start kan, kita boleh nampak ini ringkasan kepada maklumat yang kita kata tu. Jadi sekali lagi, table ni ataupun apa nak panggil, table lah, gambar rajah ni, jadual ni adalah menunjukkan dua-dua sekali. Dalam ni kita boleh tahu, pada satu kalimah kita boleh tahu dia punya bilangan dan juga jantina. Kat situ sekali. Kita boleh tahu bilangan dan kita boleh juga tahu tentang jantinanya. Dia tengok. Melalui, macam mana kita tahu tu? Melalui tanda-tandanya. Tanda tu dia di-highlight dalam yang warna putih ni, circle warna putih. Ya. Dan juga dia telah didescribekan kat sini. Tu yang pagi tadi tu, yang pagi punya saya dah betulkan dah, dan Cik Kap dah betulkan. Jadi kita tinggal gunakanlah, ya. Baik, kita pergi pada latihan. Siapa yang dah buat latihan pagi tadi, saya harap bagi peluang lah pada orang yang malam, ya. Kalau boleh, kalau orang malam tak nak jawab baru boleh. Perhatikan contoh pada baris pertama sebagai contoh latihan. Kemudian tandakan jawapan yang betul. Tandakan tu maksudnya pakai highlight je, highlighter je, tak payah pula nak tulis-tulis. Saya dah kata dalam kelas ni tak payah tulis. Kalau boleh fahamkan konsep tu. Maknanya daripada satu kalimah, contoh macam ni, kita ada tahu 3 maklumat. Kita boleh tahu 3 maklumat mengenainya. Sama ada dia, bentuk dia, ataupun khas, jantinanya, lelaki ataupun perempuan, bilangannya, sama ada mufrad, musanna ataupun jamak. Okey, boleh cuba. Okey, kita tengok contoh ni, al-malaikati. Macam mana kita tahu dia khas? Sebab ada alif lam. Ada alif lam di awal kalimah. Kemudian macam mana kita tahu dia jantina dia? Marbutah. Dia ada tamarbutah, dan juga dia memang lepas tu dia jumlah dia adalah bilangan dia banyaklah, banyak. Banyak. Al-malaikah. Okey, seterusnya marratan. Marratan. Macam mana kita tahu dia? Bentuk dia am ke khas? Am. Dia kita tahu am kan? Dia tiada alif lam. Dia tak ada alif lam. Tu kelas pagi tu yang jawab tu. Pocok. Tutuplah dulu mic tu. Boleh jawab. Tutuplah mulut tu. Bukan, mic tu dulu. Okey, lepas tu jantina dia perempuan. Sebab dia asalnya, kita nampak ada ta tu kan. Maknanya dia asal daripada marrah. Marratan. Sebab tanda dia adalah alif dan nun saja. Nun berbaris kasrah. Jadi dia duaan. Kemudian al-mu'minuna. Bentuk dia apa? Khas ke am? Khas. Sebab ada alif lam. Jantina dia? Tengok tanda dia. Waw nun berbaris fathah di akhir kalimah, dia adalah untuk, kalau tengok table tadi yang ke kanan tu jamak. Lepas tu jantina dia muzakkar. Muzakkar. Jadi kalau muzakkar ialah lelaki lah. Jadi bilangan dia banyaklah jamak. Sebab ada tanda dia waw nun. Yang salim tu datang. Muzakkar salim. Salim tu perkataan dia dalam ilmu nahu tu dia sebut nama dia tu dikategorikan macam tu. Salim tu selamat.
dia as opposed to ataupun dibandingkan dengan jamak taksir tu. Jamak taksir tu broken, dia tak ada formula. Yang ni formula dia macam ni. Kita nampak tanda dia macam ni. That's it, itulah dia. Isim lah tu. Isim tu jamak muzakkar salim. Tu yang dia katakan salim tu selamat. Okey. Al-Fasikina pun gitu juga. Tanda dia ialah ya nun baris fathah, dia makrifah sebab ada alif lam, dia khas sebab alif lam. Jantina dia jamak muzakkar salim. Jadi muzakkar jamak. Okey, mari kita cuba latihan yang bawah ni. Siapa nak cuba dulu? Haulaini. Tadi saya tak terjemah ya. Okey, maksud malaikat kita tahulah. Maksud malaikat lah kan. Jadi kalau dia banyak, kita terjemah ada para malaikat. Kita boleh terjemah para, kita boleh terjemah orang-orangnya, kita boleh juga terjemah sekalian. Ikut kesesuaian. Macam malaikat takkan nak cakap orang-orang yang malaikat kan. Jadi sesuainya para malaikat. Marrah ni maksud dia kali ataupun 2 kali. Yang ni maksud dia 2 kali. Dalam bahasa Melayu selain daripada 2 kali tu apa ya? Berulang ke? Tak boleh juga. Maksud dia memang 2 kali. Sekali, 2 kali. Al-mu'minuna. Tadi kita boleh cakap orang-orang yang beriman. Baik, kita tengok contoh kita tadi. Kalau al-fasiqina pun sama. Orang-orang yang fasik. Fasik ni boleh juga kita maksudkan derhaka. Ada juga fasik yang Allah kategorikan maksud dia lain, maksud dia kedekut. Orang yang kedekut adalah orang yang fasik. Maksud dia macam tu. Haulain ni apa dia? Okey, mari kita tanda sama-sama. Siapa nak cuba? Haulain, bentuk dia am ataupun khas? Am. Bagus. Jantina dia? Lelaki. Bilangannya? 2. Santi. Haulain ni maksud dia apa? 2 tahun. Kalau kita tak tahu, kita boleh cakap 2 haul. Haulain 2 haul. Kalau kita tahu haul, maksud tahu kan haul. Kiraan. Kalau orang nak zakat ke, nak zakat ternak kan, dia kena ada macam ni, 2 haul. Dia ada kiraan lah. 2 cycle macam tu. 2 tahun. Saya confused lagi nak kenal pasti dia muzakkar ke muannas. Haulain ni tu. Macam mana dia tak ada tamar butah. Asal dia haul je. Haul. Macam kita kena tahu mufrad dia lah asas. Dia tak ada tanda duaan dan dia tak ada mufrad dia tu biasanya kalau benda-benda yang bukan biasanya lah yang most common, maknanya dia tak, kalau dia ada nak menunjukkan dia betina ataupun perempuan ada tamar butah. Bila tak ada tu dia lelaki. Kebanyakan kalinya. Kecuali benda-benda yang memang exception. Sebenarnya untuk isim muannas ni dia ada tanda dia yang lain. Tapi saya rasa itu nanti bila kita dah dapat yang basic ni baru kita boleh tengok lagi contoh-contoh lain. Mulakan yang ni je dulu. Kalau nampak. Ni jadi muannas ke haulatun? Tu dah maksud lain Tak ada pula, saya jarang jumpa perkataan ni dalam bentuk muannas. Saya tak pasti. Yang setakat yang saya tahu tak jumpa lagi lah. Yang haulatun kan kha Tu kha. Tu bukan. Ni hau. Bezakan Okey, zulumatun. Zulumatun. Apa dia bentuk dia? Macam ni kita kata dia kenapa? Agak je. Agak je. Kan kita dah belajar tanda. Tanwin. Tanwin. Dia yang ini dia tak ada agak-agak, memang dia tulis kat situ kan. Kita belajar tanda tu. Tapi mula-mula tu teka tu berdasarkan information. Boleh tengok nota. Okey. Lepas tu dia punya jantina, lelaki ke perempuan? Perempuan. Bilangan dia? Jamak. Macam itulah. Santi zulumat maksud dia apa?
Jadi kalau dia jamak, kita mesti gandakan ataupun kita tambah perkataan yang menunjukkan berganda. Contoh beberapa. Kita bolehlah tambah. Tapi zulumat tu sendiri maksud dia apa? Zulum. Berapa kegelapan? Beberapa kegelapan, betul, boleh. Ataupun kita boleh gandakan. Kegelapan-kegelapan. Atau kita boleh juga kata kegelapan-kegelapan. Kita bubuh hyphen tu kan biasa dalam bahasa kita. Okey. Ad-dalalah. Ini yang saya tulis dekat dalam pagi tadi tu. Saya buat pembetulan sikit lah. Saya cakap tu. Mula saya cakap dah betul. Lepas tu saya salah balik. Okey. Ad-dalalah ni ataupun khas? Khas. Sebab ada? Alif lam. Jantinanya? Perempuan. Sebab ada? Tamar. Marbutah. Bilangannya? Satu. Betul. Mufrad. Ahsanti. Dalalah maksud dia? Kesesatan itu. Okey. Kalau tak ada pun tak apa yang ni. Asalkan kita tahu maksud dia kesesatan. Al-khasiruna. Kita bergerak pada ayat perkataan seterusnya. Al-khasiruna. Khas. Kata nama khas sebab ada alif lam. Alif lam. Jantina? Lelaki. Bilangan? Ramai. Jamak. Al-khasiruna maksud dia? Orang-orang. Dia tak boleh cakap sekali kerugian. Salah lah tu. Dia orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Dia memang menunjukkan orang lah, golongan. Okey, seterusnya kita pergi maradan. Isim apa? Bentuk dia am ataupun has, nakirah atau makrifah? Sebabnya ada tanwin. Okey, jantina? Lelaki. Bilangan? Satu. Mufrad. Ya. Maksud dia? Sakitan. Suatu penyakit, bukan kesakitan. Penyakit. Marad tu penyakit. Alimun? Okey, betul. Kenapa kita kata am? Sebab ada tanwin. Jantina? Lelaki. Bilangan? Mufrad. Ya, alimun maksud dia? Pedih. Al-unsayain. Dia datang daripada asal dia, perkataan dia adalah unsa. Al-unsa. Khas. Unsa. Jadi kalau al-unsa, Khas. nama khas sebab ada alif lam. Jantina? Perempuan. Sebab apa? Biasanya kalau dia berakhir dengan alif maksurah ni, alif terbaring tu, ya macam dia panggil alif maksurah rupa macam ya tapi tak ada titik. Tu perempuan kebanyakan kalinya. Macam salwa, macam tu perkataan macam biasa. Kita nak kena tengok juga lah dia punya kata asal itu kan. Kita boleh tengok kata asal. Ataupun kita macam satu kelebihan kita ni, kita belajar Quran. Jadi perkataan tu berulang-ulang, yang itu juga. Kalau kita banyak jumpa, kita banyak baca Quran, kita banyak jumpa, familiarity tu akan datanglah insya-Allah. Jadi mesti kita perbanyakkan. Ni bulan Ramadan ni perbanyakkan baca Quran. Tadi macam Puan Asmita kata dia baca, dia dah terjumpa. Dia baca, dia terjumpa. Kita tak boleh lari. Bila kita dah belajar satu perkara tu, kita mesti akan macam peka sikit lah. Kita macam baca tu, kita dah start looking for the signs kan. Kita dah start tengok tanda-tanda. Betul lah tu. That's supposed to happen. Ya. Yeah? Kalau perkataan nama macam nama Nabi Musa, Isa. Itu dia dah memang nama tu macam tu. Dia panggil memang muzakkar lah. Kita nama khas kan. Dia nama khas. Dah nama orang. Dan orang tu memang lelaki. Sama juga macam Abu Hurairah.
Macam sama juga nama perempuan, Zainab contohnya. Itu dah nama tu memang orang tu hakikinya dia lelaki lah. Ataupun perempuan. Itu kita tu nama khas. Exception lah. Tapi ini saya cerita benda yang kebanyakannya, yang common. Yang macam perkataan tu pun maksud dia ialah benda-benda lain. Bukannya merujuk pada nama seseorang. Huzaifah, macam nama Huzaifah. Dia tak semualah bahasa Arab ni kan semua. Kita tak boleh pula semua. Tapi ini kita kata paling yang regular, yang paling banyak. Ya. Okey, bilangan kalau unsayain tu, al-unsayain, tengok tadi. Dua, bagus. Yang penting kita boleh kenal yang tu lah dulu. Jannatin. Kita tengok jannatin. Okey, unsayain ni tadi dua orang perempuan . Mungkin ni maksud dia anak perempuan. Jannatin. Sebab tanwin. Jantina. Perempuan. Bilangan. 3. Banyak. Betul. Jadi jamak ni terjemahan dia apa? Syurga. Ataupun kebun-kebun. Okey, kita tengok pula yang berikutnya. As-salihatu. Khas sebab ada alif lam. Okey, lepas tu perempuan. Bilangan Jamak. Banyak. jamak. Yang ini kebaikan-kebaikan. Ini maksud dia kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang kita kena tengok konteks juga. Boleh jadi wanita-wanita yang soleh pun ada juga kala-kala. Tapi yang ni kebaikan-kebaikan. Al-muflihuna. Khas. Sebab ada alif lam. Okey, Jantina. Lelaki. Bilangan Jamak. Okey. Kalau jamak nak terjemahkan? Orang yang benar. Dia tak boleh orang yang, kena orang yang beroleh kejayaan. Khalifatan. Laki ke perempuan? Kalau ikut isim ni adalah perempuan. Mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Jadi kita kata kat sini seorang khalifah. Teacher kena beritahu ke seorang khalifah perempuan? Tak payah yang ni. Sebab ni perkataan tu je yang dia macam perempuan tapi dia tidak bermaksud perempuan. Kalau khalifah tu kan, kalau ikut ayat dia tu seorang khalifah. Ada maksud perkataan tu sendiri ketua ataupun pemimpin. Yang kita tahu macam ayat tu maksud dia Adam. Tapi dia ni macam ni. Kadang kita memang kena back tu, tengok balik semula lah pada kamus. Seorang khalifah. Dari segi perkataan tu, contoh kan, ada setengah perkataan dia tak ada pun ta marbutah tapi dia muannas. Macam mana pun yang tu kita kena rujuk kepada yang asal dia tu. Kalau kamus dia akan bagi tahu kita. Okey. Yang ini saya kena check balik. Kalau khalifah ni, kalau ikutkan ayat tu, dia cerita pasal Nabi Adam tu. Jadi kalau Nabi Adam tu lelaki. Tapi khalifah perkataan tu macam dalam bahasa tu sendiri. Contoh yang saya kata tadi, contoh al-ard kan. Perkataan tu al-ard. Dia tak ada ta marbutah tapi dia ni isim muannas. Ini sebenarnya gender dia female. Tu macam kita kena, bahasa Arab ni lagi satu, dia adalah bersifat kena dengar apa yang orang Arab cakap. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab tu kata macam tu, macam itulah kita ikut je. Kita tak boleh pula kata, tapi kenapa hang tak bubuh Hafsah, tak bubuh tamar buta, buat kita confuse pula. Kita tak boleh cakap macam itulah. Sebab dia bahasa ni sama'i, maknanya kena dengar. Bila kita dengar, itulah dia. Satu kita punya consolation, kita belajar Quran. Jadi Quran tu kata macam tu lah.
Allah nak kata macam tu, dia punya bahasa Arab dia dah pilihkan untuk kita. Tugas kita belajar. Okey? Baik, kita teruskan. Dah nak habis dah ni. Okey. Okey, samaratin ni ada lagi satu belum buat. Samaratin ke khas? Sebab tanwin. Jantina? Perempuan. Macam ni jelas, senang je. Tu kita boleh dah tanya pula, kenapa pula buah ni perempuan kan? Ni maksud dia sejenis buah. Dah Quran kata macam tu, bahasa Arab kata macam tu, kita cuma ambil dan kita nak faham je. Jadi satu ke dua ataupun tiga? Satu. Jadi kita terjemah, kita akan terjemah sejenis buah. Sejenis buah. Okay, Ustazah, you have 5 minutes left. Okey, kita habiskan yang ni. Tadi kita macam mula lambat sikit kan, Bil? Boleh. Okey. Imra'atan, kita habiskanlah insya-Allah. Imra'atan ke khas? Sebab tak ada alif lam kan. Lepas tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Bilangan? Dua. Ni pun sama juga, 2 orang perempuan ataupun isteri. 2 orang isteri. 2 orang perempuan. Al-muhsanati. Khas. Jantina? Perempuan. Bilangan? Jamak. Ahsanti. Muhsanat ni apa maksud dia? Wanita yang memelihara. Wanita yang memelihara. Okey, betul. Syahraini. Kata nama Jantina? Lelaki. Bilangan? 2. Terjemahan? 2 bulan. 2 bulan. Kita dah tahu syahrul ramadana. Syahraini. 2 bulan. Sadiqina. Kata nama lelaki ke perempuan? Lelaki. Jumlah bilangan? Jamak. Ahsanti. Terjemahan tadi kita dah jumpa dalam surah 33 ayat 35. Orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Kalau bersedekah tu dia ada syaddah. Mutasaddiqina. Ni tak ada. Dia ada ta dengan sad kan. Yang ni tak ada. Orang-orang yang benar. Kalau membenarkan dia lain juga. Musaddiqina. Orang-orang yang ni benar saja. Tu perbezaan tu sikit-sikit je. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Yang itu belajar apa yang membezakan orang yang benar, orang yang membenarkan, orang yang bersedekah. Tu semua perbezaan tu kita belajar insya-Allah taala modul 3. Itu membina kalimah. Ni kita baru nak kenal je kalimah. Jadi alhamdulillah setakatnya ni rasa kita dapat kenal tak? Kita boleh tak lepas ni mengenal? Kita ada alat lah, kita ada sedikit pengetahuan macam mana kita nak kenal. Jadi pengetahuan tu kat mana? Dia bertumpu di sini. Contohnya yang ni. Kemudian nota-nota ni lah. Jadi kita memang dari semasa ke semasa kena rujuk. Bila kita belajar Quran, kita tak tahu, kita baca Quran, kita boleh rujuk pada mushaf ni. Okey. Tapi yang ni kita dah buat dah kan. Ini pun contoh isim makrifah, kita tengok tanda-tanda. Yang kita beri kat sini semua adalah yang common, yang selalu kita dapati dalam Quran. Every time kita baca Quran, kita akan jumpa. Cumanya yang lain tu macam mana kita nak dapati, kita kena ada nanti bila kita dah berikan buku panduan Al-Mubayyinah, kita dah buat latihan, kita nak terjemah tu insya-Allah. Daripada situ nanti kita ada banyak lagi maklumat di sana. Yang mana kita akan gunakan jugalah sampailah kalau kita ikuti modul 2, modul 3, kita akan gunakan Mushaf Mubayyinah tu. Mushaf tu macam mana? Yang macam ni lah yang saya tunjuk ni. Dia ada banyak lah lagi benda-benda yang macam ni, nota-notanya terus semua lebih kompres, lebih
compact dekat situ. Ni sekarang kita belajar, kita pecahkan, ambil sikit-sikit supaya kita dapat orang kata nak hadam tu lebih senang. Tak sekali arung, habis sikit-sikit. Tapi dengan syarat macam mana pun kita mohonlah bulan-bulan puasa ni, kita mohon kekuatan daripada Allah, kita mohon Allah kurniakan kita istiqamah. Kita mohon pada Allah supaya kita dapat teruskan mempelajari kalam Allah ni. Kita dapat faham ya. Baiklah. Dan tak ada cara lain. Kita ni kan tak dapat kalau Allah tak beri. Semuanya Allah, dia kata inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungjawab kamilah nak mengumpulkannya, kumpulkan bacaan Quran ni. Dari segi tajwidnya, kefahamannya, ataupun sebut apa tu, terjemahan ke, nahu dia tu semua pun Allah punya juga. Baiklah, kalau ada soalan ke? Ada soalan? Tak ada? Ada. Ada? Tak ada. Macam Okey, tak ada. Alhamdulillah. Maknanya dah faham kalau tak ada soalan tu bukan sebab janganlah sebab takut ke, tak ada kan? Tak takut. Tapi faham. Kalau faham tak ada soalan, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita maknanya kalau kita dah selesai ni, bukan bermakna kita tak boleh repeat maknanya kita dah selesai lah bahagian isim. InsyaAllah esok kita bolehlah masuk bahagian fi'il. Ya, amin. Alhamdulillah. Dia pecahan kalimah yang ketiga. Baiklah, kalau tak ada apa-apa Bit, ada apa-apa nak komen ataupun nak sampaikan sebelum kita tutup? Tak ada dari pihak saya. Tak So, ada. Ustazah boleh tutuplah dengan doa terus. Kak Zawiyah ada cakap apa-apa? Nampak ada Kak Zawiyah? Okey. Tak ada Kak Ro tak ada soalan Selalu Kak Ro ada soalan tu. Jelas tak Tadi Kak Ro? teacher tak dengar kot. Ada Oh okey. Boleh je tanya. Apa dia? Tak lupa dah. Tak apa. Tapi dah dapat jawapan ke belum? Tak tahu lupa. Tak tahu nantilah. Okey. Okey, insya-Allah. Tak apa, boleh je Kak, boleh PM Siapa-siapa pun boleh bubuh dalam grup pun tak ada masalah. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, kalau ada soalan boleh stay back after kita dah tutup rakaman semua, insya-Allah. Boleh. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.